Kita beralih ke sidang Dewan Rakyat. Keberkesanan prosedur operasi standard SOP perlombongan dan pengeksportan boksit di Pahang serta isu kontraktor yang diberi tender projek penyelenggaraan di wilayah persekutuan antara yang mendapat perhatian. Laporan lanjut bersama Syamira Sufri di lobi Parlimen. Baik, terima kasih Syuhada. Tempoh 6 bulan diperlukan bagi menguji keberkesanan prosedur operasi standard SOP perlombongan dan eksportan bauksit di Pahang sebelum aktiviti perlombongan bauksit boleh dibuka. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar berkata, cadangan oleh kerajaan negeri itu merangkumi seluruh rantaian aktiviti perlombongan dan eksportan bauksit iaitu pra-perlombongan, semasa perlombongan dan pasca perlombongan. Bagi menguji berkesanan SOP yang baru ini, pihak kerajaan negeri Pahang telah bersetuju supaya hanya beberapa operator saja dibenarkan di kawasan Gebeng, Kuantan setelah mendapatkan kelulusan seperti yang telah ditetapkan. Kementerian ini dimaklumkan bahawa pihak kerajaan negeri Pahang mencadang tempoh selama 6 bulan diperlukan bagi menguji keberkesanan SOP yang baru ini sebelum aktiviti perlombongan bauksit boleh dibuka untuk seluruh negeri Pahang dan di negara kita. Pada peringkat awal, pihak kementerian berhasrat untuk meneliti keupayaan penggiat-penggiat industri untuk mematuhi semua syarat-syarat dalam SOP tersebut dan juga keupayaan agensi penguatkuasaan untuk menyelia operasi perlombongan dan eksportan bauksit. Jelasnya lagi, pihak kementerian juga ingin memastikan supaya aktiviti perlombongan bauksit dan mineral-mineral lain dapat dilaksanakan secara mampan dan mempunyai nilai tambah bagi meningkatkan aktiviti ekonomi negara. Dr. Xavier menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kemaman Cik Alias Ahmid. Baik, Ahli Parlimen di wilayah persekutuan boleh memantau prestasi kerja kontraktor yang telah mendapat tender bagi menjalankan projek penyelenggaraan. Malah tegas menterinya Khalid Abdul Samad, mereka juga boleh membuat laporan dan aduan sekiranya terpaksa mengeluarkan peruntukan untuk kerja-kerja menyelenggara jalan yang sepatutnya dilakukan oleh kontraktor. Memang di BKL telah mengadakan tender-tender terbuka untuk kerja-kerja penyelenggaraan yang melibatkan persoalan jalan, peparitan, landscape dan sebagainya. Bagi kawasan-kawasan dan zon-zon yang terletak di bawah ahli-ahli parlimen, mereka boleh memantau prestasi kerja kontraktor-kontraktor itu. Dan sekiranya didapati bahawa pihak ahli parlimen terpaksa banyak mengeluarkan peruntukan untuk melakukan kerja-kerja yang sepatutnya dilakukan oleh kontraktor itu, maka ianya bolehlah dibuatkan laporan untuk diambil kira terhadap prestasi kontraktor. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Wangsa Maju, Dr. Tan Ye Kiew. Menjawab persoalan mengenai kaedah yang dilakukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL bagi memastikan aktiviti atau projek yang menggunakan bajet di BKL adalah telus, Khalid menjelaskan ketulusan dan kebertanggungjawabaan dicapai oleh DBKL melalui beberapa tahap pemantauan. Tahap pertama adalah pemantauan DBKL kepada paduan dan dasar pengurusan dalaman DBKL itu sendiri. Seterusnya, menyedia dan mengguna pakai garis panduan pengurusan projek pembangunan fizikal selain memantau prestasi perbelanjaan melalui mesyuarat jawatan kuasa pengurusan. Dan akhir sekali, laporan hasil dan pembelanjaan dalam penyata kewangan tahunan DBKL diaudit oleh Ketua Audit Negara setiap tahun. Setakat 30 September tahun ini, seramai 24,600 pekerja swasta telah diberhentikan. Jelas Menteri Sumber Manusia, daripada jumlah tersebut, 21,625 atau 87.9% pekerja terlibat dalam perberhentian biasa, manakala 2,975 pula adalah perberhentian secara sukarela VSS. Bagi tahun semasa, pekerja yang terjejas merupakan di sektor-sektor pembuatan mencatat bilangan seramai 7,944 orang, 32.29% terlibat, dan seramai 7,309 orang di sektor aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan
seramai 2,123 orang di sektor perdagangan, borong dan runcit seramai 1,748 orang, di sektor aktiviti kewangan dan insurans seramai 1,049 orang, di sektor penginapan dan aktiviti perkhidmatan, makanan dan minuman, manakala seramai 679 orang di sektor maklumat dan komunikasi. Bagi tahun sebelumnya pula, ia menyaksikan 23,168 orang diberhentikan kerja. Ia melibatkan 17,236 pemberhentian biasa, manakala 5,932 lagi secara VSS. Dalam perkembangan lain, seperti yang dimaklumkan Perdana Menteri pada sesi MQT yang lalu, Kuala Segaran turut menjelaskan pihaknya sedang memperhalusi undang-undang dan peraturan berkaitan bagi menjaga kebajikan dan kepentingan pekerja khususnya dalam ekonomi gig. Sektor ekonomi gig seperti perniagaan dalam talian katanya menawarkan salah satu cabang ekonomi yang membolehkan siswazah dan anak muda merebut peluang meningkatkan pendapatan. Baik, seperti biasa, Dewan kini berhenti berehat dan akan menyambung semula sesi penggulungan perbahasan Rang Undang-Undang Perbakalan 2020. Kembali kepada syuhada.